Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pelajaran kita. Pelajaran jenayat, pelajaran yang ketiga, kesalahan minum arak dan mengambil benda yang menghayalkan. Slide ini disediakan oleh Ustazah Siti Mariam binti Muhammad Fadil. Okey, yang di bawah pula saya kongsikan buku online pelajaran yang keempat, arak. Okey, sama juga untuk rujukan para pelajar. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum tu tengok dulu objektifnya apa. Okey, ada 6 objektif yang murid-murid akan dapat. Yang pertama sekali mestilah kenal maksud arak dan hukumnya. Ketahui unsur penting dalam kesalahan minum arak. Dalil pengharaman, syarat peminum arak yang dikenakan hukuman had dan hukuman kesalahan minum arak. Okay, memahami acara dan keterangan dalam kes minum arak, memahami pengertian benda-benda yang menghayalkan dan dalil pengharaman benda-benda yang menghayalkan, mengetahui hukum yang berhubung dengan arak dan bahaya arak, dan akhir sekali menghayati kepentingan menjauhi arak dan benda yang menghayalkan. Okay, dalam any flip ataupun buku online ni, kita boleh zoom dia kalau tak apa nak nampak. Okay, itu kelebihan dia. Okay, kita mulakan dengan muka surat 25. Okay, kita tengok slide atas dulu. Okay, pengertian arak atau kita sebut al-khamru. Okay, kalau siapa je tak kenal arak, cuma tak pernah rasa. Dan jangan sesekali merasa. Okay, slide ni adalah ringkasan dalam yang kitab ni. Okay, apa yang pentingnya pengertian arak ni? Al-khamru tu adalah apa sahaja bahan yang memabukkan. Apa-apa je bahan yang memabukkan. Okey, kita tengok sikit dekat dalam kitab. Okey ni, dekat muka surat 25 yang bawah tu. Okey, dari bahasa Arab, kita tahulah ada al-khamru. Okey, dari segi istilah, ni penting ni, yang saya dah gariskan tu. Arak ialah apa sahaja bahan yang memabukkan. Sama ada bahan itu diperbuat daripada anggur, bali, gandum, kurma, nira kelapa atau sebagainya, yang memabukkan orang yang meminumnya walaupun sedikit. Okay. Untuk beza arak dengan benda yang menghayalkan, okay, kalau bahan tu daripada tumbuhan, macam anggur, bali, gandum ni, dia adalah arak. Tapi kalau diperbuat daripada kimia, itu semuanya benda-benda yang menghayalkan. Okey, seterusnya. Okay, unsur-unsur dalam kesalahan arak. Okay, ada dekat dalam muka surat 26 yang atas tu. Ada 2 je unsur dalam kesalahan minum arak. Okay, yang pertama, perbuatan minum arak. Perbuatan tu mesti kita tahu perbuatan tu minum arak. Okay, yang kedua, niat minum arak. Mesti ada niat. Maksudnya sukarela. Memang ada niat nak minum. Memang ada niat nak mabuk. Okay, syarat perbuatan minum arak yang boleh didakwa. Okay, ada 4. Okay, ni slide dia. Okay, yang pertama, bahan yang memabukkan dalam bentuk minuman. Ni untuk arak. Minuman, tu kata kunci dia. Bahan yang mabuk tu adalah dalam bentuk minuman. Barulah kita boleh dakwa orang tu. Okay, seterusnya, yang kedua, orang yang dituduh telah minum arak. Kita pasti dia dah telan dah. Dah minum dah arak tu, air tu. Okay, seterusnya yang ketiga, minum melalui mulut. Minum melalui mulut dan telah sampai sekurang-kurangnya ke halkum. Okay, seterusnya yang keempat, dengan kehendak sendiri, tak ada paksaan. Ataupun terpaksa. Okey, itu ada semua dekat dalam muka surat 26. Okey, seterusnya kita tengok dalil pengharaman minum arak. Okey, ini bukan suka-suka. Minum arak adalah perbuatan yang diharamkan. Ini jelas dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran, ayat 90. Okay, artinya, wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan menenung nasib adalah semuanya kotor, yang ini kecil daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Allah dah nyatakan dah kat situ pengharaman minum arak. Okey, ada dekat dalam muka surat 26.
Okey, seterusnya kita nak tengok syarat peminum arak. Okey, syarat peminum arak dekat muka surat 27. Okey, yang bawah tu. Ada 8 syarat peminum arak. Okey, kita tengok dalam slide dulu yang atas. Okey, berakal, balik, Islam, kehendak sendiri, bukan terpaksa, tahu arak haram, tahu minuman itu memabukkan. Okey, tengok dalam kitab. Kenapa slide 7 dalam kitab ada 8. Okey, muka surat 27, hendaklah berakal, balik. Yang kedua, hendaklah dia balik, bukannya kanak-kanak. Yang ketiga, hendaklah dia Muslim, terkecuali orang kafir. Okey, biasanya dalam jenayat, syarat-syarat kesalahan tu, bila sebut syarat, tak lari daripada 3. Mesti salah satunya mesti ada 3 ni. Dia mesti Islam, balik, berakal. Tu kalau tak dapat jawab soalan, bolehlah gunakan tip ni. Dah tak tahu sangat dah nak jawab apa. Bila sebut syarat yang boleh didakwa ke, ataupun syarat nak hukum orang tu ke, tulis je berakal. Sebab bila orang gila, kita tak boleh nak hukumkan dia. Dia pun tak tahu dia buat benda tu betul ke tak betul. Walhal benda tu memang tak betul. Okey, sambung. Okey, yang keempat, melakukan dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Macam tadilah, unsur dia ada niat jahat, ada niat minum arak. Okey, yang kelima, hendaklah dia bukan terpaksa meminumnya sebab tercekik. Ini sama macam yang tadi, tak dipaksa, tak terpaksa. Konon dia tengah makan, lepas tu tercekik. Kawan pun ululah arak tu. Dia pun teguk lah. Dalam hati, inilah peluang aku merasai arak. Tidak sama sekali. Okey, seterusnya, nombor 6, hendaklah dia tahu bahawa yang diminumnya itu memabukkan. Dia tahu yang diminum tu adalah arak. Arak yang memabukkan. Okey, sambungan dekat muka surat 28, nombor 7, hendaklah dia tahu bahawa arak itu haram. Dia tahu dah arak tu haram. Tapi rasa keinginan nak tahu tu terlalu membuat-buat. Jadi tahu dah memang Islam tu haramkan, tapi nak juga cuba. Okey, seterusnya yang ke-8 dan akhir sekali, hendaklah dia berpegang pada fahaman mazhab yang mengharamkannya benda yang diminumnya. Okey, itu adalah syarat-syarat peminum arak. Dalam slide tu digabungkan nombor 4 dengan 5 tu. Maksudnya kat situ bukan terpaksa. Okey, seterusnya kita tengok slide. Kita tengok kitab. Seterusnya dekat muka surat 29. Okey, acara dan keterangan. Salah. Muka surat 28 lagi tu, bawah tu tak nampak pula. Okey, hukuman kesalahan minum arak. Apa hukuman dia ni? Paling orang ingat lah. Awak pun dah belajar dah sebelum ni. Okey, 40 kali sebatan dalam keadaan sedar. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah min zalik. 40 kali, bukan 4 kali. Okey, 40 kali. Okey, semasa dia mabuk, 40 kali tu sebab bukan waktu dia mabuk. Waktu dia sedar. Atas apa? Ada tujuan dia. Atas hukuman itu dapat difahaminya. Beri pengajaran dan amaran kepadanya supaya tak mengulangi perbuatan itu lagi. Okey, hukuman minum arak ni tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Tapi kalau ditambahkan, okey, contoh ni, digandakan, nampak nombor angka 80 okey. Hukuman itu digandakan ke 80 kali disebabkan oleh masalah tertentu sesuai dengan tujuan mengajar dan memberi amaran. Maka hukuman had sebatan tetap 80. Had sebatan tetap 80. Yang bahaginya tu apa? Itu adalah hukuman takzir. Jadi 40 hukuman had, 40 hukuman takzir. Itu sekiranya digandakan, sekiranya ditambah. Okey, tak boleh tolak. Okey, hukuman yang saya cakapkan tadi tu ada dalam hadis riwayat Muslim. Okey, boleh tengok dekat muka surat 28. Okey, seterusnya acara dan keterangan dalam kes minum arak. Okey, acara dan keterangan dalam kes minum arak ni ada 2 je. Okey, kat muka surat 29 ada nyatakan acara dan keterangan dalam kes minum arak. Okey, ada 2. Yang pertama, keterangan saksi. Okey, tengok atas tu. Keterangan saksi.
Okey, dalam kes dakwaan minum arak ni, 2 orang saksi lelaki diperlukan. Okey, saksi tu mestilah penuhi syarat-syarat saksi seperti dalam kes-kes yang sebelum ni, iaitu pelajaran yang kedua, kes zina. Sama je syarat dia. Okey, yang kedua, acara dia mesti adalah pengakuan minum arak dengan sedar. Okey, orang yang dituduh minum arak tu mesti mengaku sendiri dengan sedar dan rela tanpa paksaan. Okey, pengakuan dibuat tu bukanlah semasa minum ataupun sebelum minum. Okey, pengakuan tu dibuat pada masa selepas minum. Iaitu bila kita dapat kenal atau dapat bau arak masih didapati pada mulutnya. Bau arak ni ada pada mulut tertuduh tidak boleh dijadikan bukti kerana mungkin saja tuduh dipaksa minumnya atau dia tersalah minum. Okey. Seterusnya, okey tu habis cerita arak. Kita selit sikit pengertian benda-benda yang menghayalkan. Ni. Apa tu benda yang menghayalkan? Okey, pada masa sekarang banyak benda yang menghayalkan. Maksud menghayalkan ni apa? Bila kita separuh sedar lah. Kita tak sedar. Kita di awang-awangan dalam dunia kita sendiri. Contohnya apa? Ganja, dadah, candu dan bermacam-macam lagi. Okey. Okey, pengertian benda yang menghayalkan. Okey, tu dalam gambar tu kenal lah semua. Dadah, ecstasy, ketum, rokok dan aram. Okey, apa maksud dia? Benda yang menghayalkan yang merosakkan akal untuk berfikir secara rasional dan waras. Kita tak boleh fikir. Biasa pada zaman sekarang ni dadah lah. Kerana dadah seseorang tu hilang kerja. Kerana dadah seseorang tu hilang anak isteri. Bunuh ibu. Bunuh ayah. Itu semua kerana dadah. Dan dia tak boleh fikir secara rasional. Okey. Seterusnya, dalil pengharaman benda yang haram. Benda yang menghayalkan. Okey, ada dalam riwayat Abu Daud. Benda yang menghayalkan seperti yang disebut tadi ni adalah haram walau apapun alasan dikemukakan kerana benda-benda itu memberi kesan buruk kepada akal fikiran kita dan tubuh badan kita. Sebab kita dah tak boleh nak fikir secara rasional. Okey. Kita berbalik semula kepada tajuk arak dekat muka surat 30 ni. Okey, hukuman yang berhubung dengan arak. Okey, saya kongsikan ringkasan dekat atas tu. Okey, hukuman dia. Okey, haram ni, hukum haram walaupun minum sikit. Dekat nombor 1 tu. Dekat muka surat 30 nombor 1. Haram minumnya sama ada sedikit atau banyak. Okey, seterusnya dihukumkan kafir orang yang menghalalkan. Salah. Okey, nombor 2 lah. Kita baca dulu yang dalam kitab lah. Senang, nanti baru faham. Okey, nombor 3. Haram bagi orang yang Islam memilikinya sama ada sebagai pembuat, penjual, pembeli atau hadiah. Okey, yang keempat. Orang yang merosakkannya tidak perlu menggantikannya. Okey, nombor 5. Arak dihukumkan najis. Yang keenam, orang yang meminumnya dikenakan hukuman had sama ada sedikit atau banyak. Yang ketujuh, had bagi orang yang meminumnya 40 kali sebatan. Yang ke-8, apabila arak berubah menjadi cuka dengan sendiri, maka hukumannya adalah halal. Okey, hukum berkaitan dengan arak. Okey, kita boleh ingat dekat slide ni ada 4. Haram, kafir, najis, halal. Okey, haram. Bila mana hukum arak tu jadi haram? Menjadi haram. Okey, bila kita minum walaupun sedikit. Okey, haram untuk orang Islam memilikinya. Sama ada dia tu pembuat arak ke, penjual arak ke, pembeli arak ke, bahkan pembawa lori arak pun Allah laknat. Okey, kafir. Okey, hukum kafir jika menghalalkan. Okey, jatuh kafir orang tu sekiranya dia halalkan arak ni. Okey, dia kata arak ni tak apa, cubalah minum arak, halal lah. Okey, seterusnya najis. Okey, najis
wajib dibersihkan. Arak dihukumkan najis. Najis apa? Najis selain najis mukhalazah dan mukhaffafa. Maknanya ia adalah najis mutawasitah, najis yang sederhana. Maka wajib dibersihkan. Okay, dan akhir sekali, arak ni boleh juga jadi halal. Macam mana keadaan dia? Jika arak ni menjadi cuka yang masam tu. Biasa kalau dulu cuka ni orang buat untuk masakan, sekarang untuk kerja-kerja pembersihan pun boleh. Contohnya kalau nak mop rumah, ada juga orang letakkan cuka sikit untuk kerja-kerja pembersihan lah. Nak mop rumah dia gunakan cuka. Kalau dulu untuk masakan saja. Jadi kat sini kalau arak tu berubah menjadi cuka dengan sendirinya, hukum dia adalah halal. Okey. Akhir sekali bahaya arak. Boleh tengok dekat muka surat 30, sambungan dia muka surat 31. Okey, bahaya arak ada berapa ni? Ada 6. Okey, betul, ada 6. Dalam kitab pun ada 6. Okey, yang dalam kitab 30 dengan 31. Okey, ringkasan dia. Ini kalau keluar peksa paling senang lah. Kita tahu arak tu merosakkan. Jadi boleh tulis apa-apa yang rasional. Okey, tapi kalau ikut buku macam inilah. Ayat paling ringkas. Yang pertama, merosakkan akal. Yang kedua, lupa diri kita. Lupa diri. Yang ketiga, hilang harga diri. Yang keempat, melakukan maksiat. Yang kelima, hilang matlamat hidup. Dan yang keenam, lupa kewajipan. Okey, salah eja. Bukan cai, jim patutnya. Lupa kewajipan. Kewajipan apa? Kewajipan kita kepada Allah dan kepada manusia. Sebaliknya manusia tu ditunggangi oleh syaitan. Maksudnya ikut hawa nafsu. Okey. Surah Al-Ma'idah ayat 91 masih bercerita tentang arak. Okey, dan yang akhir, jauhilah arak dan dadah serta benda-benda yang menghayalkan. Okey, jauhilah arak dan dadah serta benda-benda yang menghayalkan. Dekat muka surat 31. Dua hadis ni daripada riwayat Al-Bazzar dan riwayat An-Nasa'i. Okey. Ni tadi kita tengok slide atas ni. Hukuman kesalahan mengambil benda-benda yang menghayalkan. Hukuman untuk benda yang menghayalkan. Ada dekat muka surat 31. Muka surat 30. Yang atas ni. Dia tak nampak sebab dia tak ada subtajuk. Okey, dia ni hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang yang mengambil benda yang menghayalkan ataupun dalam bahasa Arabnya al-muhaddirat, hukuman takzir. Okey, ingat kalau arak hukuman had 40 kali sebatan. Kalau benda yang menghayalkan hukuman takzir. Okey, hukuman takzir ni mengikut budi bicara hakim. Syarat hukuman takzir ni tidak boleh melebihi hukuman hudud ataupun hukuman had. Okey, dan budi bicara hakim ni mengikut jenis dan kesannya pada tubuh badan. Contohnya, pemerintah ataupun hakim ni boleh penjarakan ke, boleh sebat ke, boleh masukkan ke pusat pemulihan ke, pesalah tu. Sama ada dia minum, dia hisap ganja ke, hisap dadah ke. Okay, macam kalau kita kat Malaysia, siapa-siapa yang hisap dadah, kita akan masukkan ke pusat pemulihan dadah bawah agensi anti dadah AADK. Okey. Saya rasa sampai sini saja, tak dedah. Okey, kita akan bincangkan untuk penghayatan. Okey, boleh bacalah kat situ. Okey, untuk soalan-soalan latihan saya akan buat secara online dan sila jawab di live worksheet. Saya akan kongsikan link live worksheet ni di komen ataupun di Facebook page BBM Agamaku. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.